2025. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat malam kepada para pelajar semua. Jadi pertemuan kita pada malam ni ialah untuk mengikuti bengkel. Ada dua slot, iaitu yang pertama sekali bengkel teknik menjawab peperiksaan akhir, dan satu lagi kita nak melihat sedikit analisis untuk soalan-soalan lepas dan apakah yang kita target lah, soalan-soalan yang most important lah berbanding dengan yang lain. Walau bagaimanapun bukan kata yang kita rasa penting tu masuk, tapi yang kita jangka lah, tapi pelajar diminta cover semualah topik ya. Okey, untuk pertama sekalinya saya memperkenalkan diri saya lah. Saya Encik Nizam Haizat bin Ibn Qasim, salah seorang pensyarah unit ekonomi Polimatrikulasi Kelantan lah. Okey, tanpa membuang masa, saya terus pada agenda kita pada malam ini. Okey. Terlebih dahulu untuk perhatian para pelajar semua, sukatan pelajaran bagi subjek AE 015 semester 1 ni, yang pertama sekali kita ada lebih kurang 6 bab. Pertamanya bab 1 pengenalan ekonomi, bab 2 permintaan, penawaran dan kesimbangan. Bab 3 ni kita refresh mula untuk supaya kita lebih alert tentang perkara ni lah. Bab 3 keanjalan, iaitu keanjalan permintaan dan keanjalan penawaran. Yang keempat, bab keempat ialah teori perlakuan pengguna. Okey. Seterusnya teori pengeluaran dan kos, dan akhir sekalinya bab 6 iaitu struktur pasaran yang terdiri daripada 3 pasaran dalam silibus, iaitu PPS, pasaran persaingan sempurna kan. Seterusnya pasaran monopoli, dan akhir sekali cover juga pasaran bermonopoli ataupun kita panggil monopolistik. Okey. Dalam banyak-banyak bab ni, sebanyak 6 bab ni, 2 bab yang saya tutup ni, iaitu bab 2 dengan bab 3 ni tidak akan ditanya lagi untuk final sebabnya kita dah cover dalam tugasan penulisan esei untuk markah PB, penilaian berterusan sebelum peperiksaan final. Okey, saya nak admit kejap beberapa rakan anda. Okey. So untuk seterusnya saya tengok format peperiksaan akhir mikroekonomi AE 015. Untuk soalan final kita ada 2 bahagian, iaitu bahagian A dan bahagian B. Untuk bahagian A, soalan merangkumi soalan struktur. Okey, soalan struktur ni dia lebih kepada soalan pendek lah, soalan esei tapi esei pendek. Dan bahagian B lebih kepada soalan kuantitatif dan juga soalan esei. Okey, kita akan tengok perinciannya dengan detailnya sekejap lagi lah. Okey, apa perkara yang terangkum dalam bahagian A dan bahagian B. Dan untuk soalan peperiksaan final ni, pelajar diminta menjawab semua soalan dalam bahagian A dan bahagian B untuk selama 2 jam. Kalau sebelum ni, kalau anda lihat contoh kertas yang tahun-tahun lepas, pelajar diminta menjawab 3 jam. Kira untuk tahun ni 2 jam. Okey, kita tengok cadangan agihan masa mengikut bahagian soalan. Okay, bahagian A, soalan struktur ni ada
diperuntukkan masa kepada pelajar selama 30 minit. Okey, 30 minit saja. Lebih-lebih kurang gitulah. Dan bahagian B untuk soalan kuantitatif dan soalan esei, dia ada banyak masa diperuntukkan, iaitu selama 90 minit. Okey, kalau campur dua tu bermaknanya dalam 120 minit, iaitu 2 jam, selama 2 jam. Okey. 2 jam tu merangkumi, bukan kata 2 jam tu 1 jam bahagian A, 1 jam bahagian B, bukan 30 minit untuk bahagian A dan 90 minit bahagian B. Okey. Okay, kita tengok dulu bahagian A, iaitu soalan struktur. Cadangan agihan masa bagi bahagian A, soalan struktur yang selama 30 minit, markah diperuntukkan untuk bahagian A ni adalah 30 markah. Okey. Dan pelajar diminta menjawab soalan sebanyak 3 soalan struktur. Okey. 3 soalan struktur dengan ini bermakna agihan masa. Jika 3 soalan struktur selama 30 minit, bermakna secara puratanya 1 soalan struktur itu pelajar diperuntukkan lebih kurang 10 minit untuk 1 soalan struktur. Okey. Dan ingat semua soalan wajib dijawab. Okey, bukan kata pilihan lah, bukan jawab 1, 2 saja, tidak. Semua 3 soalan struktur tu, semua yang ada harus dijawab semua sekali. Okey. Sekejap, saya nak tengok ada lagi tak yang perlu saya admit masuk. Okey, ada lagi ramai lagi ni. Okey. Okey, untuk soalan struktur yang mengandungi 3 soalan yang wajib dijawab semua soalan tu. Soalan struktur ni dia bertanyakan tentang apa? Kita tengok. Yang pertama sekali ialah dia akan bertanyakan tentang takrif, berikan takrif apa? Takrif sesuatu itulah, maksud ekonomi ke, makroekonomi ke, itu maksud takrif. Ataupun definisi, kalau tak tanya definisi maksudlah. Dan mungkin dia tanya hukum. Kalau hukum ni ada banyak lah. Dalam contohnya kalau final ada masuk bab 4, hukum utility suit semakin berkurang, contohnya lah. Dan juga mungkin dia bertanya tentang rumus. Okay. Dan seterusnya dia boleh bertanya juga untuk bahagian strukturnya, so pelajar menjelaskan konsep-konsep yang ada, terutama sekali konsep-konsep ekonomi lah bagi setiap bab tu. Dan dia boleh minta juga soalan pendek tentang supaya pelajar dapat menjelaskan hubungan antara tu, maksudnya mungkin hubungan antara keluk kan. Kalau bab 5 tu maknanya mungkin hubungan antara keluk AC dengan keluk MC ke, tu contohlah. Kalau bab 5 teori pengeluaran mungkin hubungan antara keluk TP dengan keluk MP dan seterusnya keluk AP. Itulah. Tapi dia tidak semualah, mungkin sikit-sikit pendek-pendek ayat dia. Mungkin hubungan antara 2 keluk saja ke, gitulah. Dan dia juga mungkin boleh bertanya tentang, dia suruh terangkan tentang kesan-kesan. Apa yang berlaku pada apabila berlaku perubahan keluk ke, ataupun berlaku kesan kepada ketidakseimbangan dan sebagainya. Okey. Dan dia suruh ceritakan situasi yang berlaku, dan mungkin juga dia minta dijelaskan 3 bentuk bentuk-bentuk ataupun terangkan 2 faktor. Kalau faktor tu, kalau bab 2 tu kita nampak tu, walaupun bab 2 tak masuk final kan, tapi kalau faktor kita dalam contoh saya bagi bab 6 monopoli. Dia mungkin boleh tanya terangkan 2 faktor yang boleh mempengaruhi monopoli wujud. Kenapa? Apakah faktor yang menyebabkan monopoli itu wujud? Okey, itu maksud dia lah. Ini contoh soalan struktur yang saya ambil daripada yang disertakan oleh
Puan Ketua Unit Ekonomi, Puan Anissa. Contoh yang dibuat oleh beliau lah. Jadi saya tunjukkan, mungkin kecil sikit lah skrin, tak nampak lah. Jadi 3 soalan struktur ada 3 dan dipecah mungkin A, B macam ni lah. Dan pembahagian soalan tu sebab kita tahu secara puratanya dia jadi 10 markah kan. Jadi mungkin 5A untuk soalan A, 1A 5 markah, 1B 5 markah. Kalau soalan nombor 2 tu kalau soalan 2A tu 4 markah, mungkin 2B tu 6 markah. Dia akan pembahagiannya tak semestinya sama lah, tapi maknanya totalnya 10 markah. Okey. Itu contoh dia lah. Okey, kita cuba tengok bahagian B. Soalan sebelum kita tengok pada bahagian B ni, saya nak tengok dulu sebab saya nak admit lagi. Mungkin ada yang pelajar yang okey, ada lagi ni yang nak masuk. Okey. Okey, untuk bahagian B, soalan kuantitatif dan juga soalan esei. Okey, cadangan agihan masa bagi bahagian B ataupun soalan kuantitatif ataupun esei ni, yang sebelum ni iaitu 90 minit mesti diperuntukkan untuk menjawab soalan bahagian B bagi soalan kuantitatif dan esei, dan markah untuk bahagian ini ialah sebanyak 50 markah. Okey. Jadi bilangan soalan yang ada dalam bahagian B ini ialah 4 soalan 4 soalan. Jadi ramai pelajar yang bertanya tentang 4 soalan ni adakah soalan kuantitatif saja ataupun dibahagi 2 kuantitatif ataupun 2 esei, itu kita tak pasti. Okey, kalau yang lepas tu 3 kuantitatif 1 esei. Itu yang tahun lepas. Tapi tahun ni mungkin 2 esei, 2 kuantitatif, kita tak tahu, ataupun mungkin semua kuantitatif ataupun mungkin semua keempat-empat tu esei, kita tak pasti. Tapi kalau dia dah kata kuantitatif dan esei, maknanya adalah pembahagiannya tu, mana yang lebih mana yang kurang, tapi biasanya yang lebih tu kuantitatif lah. Kalau ikut yang tahun lepas tu 3 kuantitatif 1 esei. Dan secara purata dengan untuk jawab 4 soalan selama 90 minit ni, maknanya satu soalan masa yang dibutuhkan adalah 22 minit setengah. Okey. Kalau boleh lagi cepat lagi baguslah. Dan aras kesukaran, aras taksonomi bagi bahagian B ini adalah C3 dan C4. Okey. Kita tengok format soalan kuantitatif. Dalam satu soalan tu mungkin kemungkinan besar kuantitatif saja. Maksudnya 4 soalan tu kuantitatif saja. Mungkin ataupun mungkin keempat-empat tu semuanya soalan esei, dan kedua-duanya sekali lah. Kedua-dua sekali tu dia bagilah esei dan juga kuantitatif. Yang ni mestilah. Yang ni kita jangkakan ada dua-dua macam tu lah. Mungkin 2 kuantitatif, 2 esei, ataupun 3 kuantitatif, 1 esei. Okey. Jadi dia mengandungi 4 soalan, dan pembahagian markah bagi setiap soalan tu mungkin sebab dia pecah A, B kan. Satu soalan dari A, B, jadi mungkin 8 markah. Dia tak seimbang. Tak semestinya satu soalan 10 markah. Tidak. Sebab kalau saya tunjuk tadi, peruntukan markah sebanyak untuk 4 soalan tu ada lebih kurang peruntukan markahnya 50 markah. Total 50 markah. Jadi tak semestinya dalam satu soalan tu markahnya sama. Soalan 1 10, soalan 2 10, tak semestinya. Mungkin ada lebih ada kurang. Mungkin 8 markah untuk soalan 1, soalan 2 mungkin 10 markah, soalan 3 12 markah. Tapi totalnya 50 markah keseluruhan bahagian B. Okey. Tu. Dan kita sedia maklumlah bahawa untuk soalan ini tidak ada lagi bab 2 dan bab 3 akan ditanyalah. Okey, maknanya hanya melibatkan bahagian bab 1, bab 4, bab 5 dan bab 6 saja. Okey, seperti yang dimaklumkan oleh pihak bahagian matrikulasi. Okey.
Okey, kita cuba tengok masalah yang biasa dihadapi semasa pelajar menjawab soalan kuantitatif dulu. Okey, kita tak tengok esei lagi kita tengok kuantitatif bagi bab 1. Bab 1 ada masuk dalam final kan. Okey Tapi sebelum tu saya nak tengok masih ada lagi pelajar yang sedang untuk masuk ni. Kita tengok dulu. Ada lagi. Saya nak emit kejap. Okey. Yang pertama, bila kita membicarakan tentang soalan kuantitatif, sudah pasti bab 1 tak ada benda lain dah nak tanya tentang kuantitatif. Soalan kuantitatif bab 1 hanya melibatkan KKP, keluk kemungkinan pengeluaran. Jadi apa yang menjadi masalah dalam apabila pelajar menjawab soalan KKP ni? Ialah konsep kos lepas tu. Okey, itu masalah yang biasa dihadapi oleh para pelajar. Maknanya pelajar ni kebanyakannya tidak dapat menguasai konsep kos lepas. Itu menjawab soalan kos lepas. Yang paling ketara tidak dapat membezakan kos lepas ni sama ada kos lepas itu adalah malah ataupun mungkin kos lepas yang semakin meningkat. Okey. Jadi bila kita dapat jadual dalam bentuk jadual, so perkara pertama yang perlu anda ketahui, anda mesti maklum adakah konsep kos lepas dalam jadual itu adalah kos lepas yang semakin meningkat ataupun kos lepas malah. Sebab jenis kos lepas yang malah dan semakin meningkat ni menentukan bentuk keluk. Sama ada keluk tu cembung ataupun malah ataupun bergaris linear. Yang itu yang penting. Okey. Jadi itu perkara pertama bila kita mendapat jadual. Kita mesti mengenal pasti jenis keluk jenis kos lepas yang terlibat. Sebab dia boleh mempengaruhi bentuk KKP itu sendiri. Yang kedua masalah yang paling ketara sekali sampai ke hari final, sampai ke hari terakhir peperiksaan, pelajar tidak dapat menghitung kos lepas. Dalam silibus kita, kos lepas yang pelajar kena tahu ialah kos lepas unit ataupun kita panggil MRT, Marginal Rate of Transformation. Okey, yang itu. Kalau anda masih ada masalah untuk menjawab soalan MRT, so kena cepat-cepatlah, okey, memahaminya. Okey, perubahan rumusnya iaitu MRT sama dengan perubahan Y bagi perubahan X. Tidak semesti perubahan Y bagi perubahan X. Perubahan X bagi perubahan Y boleh juga, tapi kena tengoklah yang manakah yang barang yang dikurangkan ataupun yang dilepaskan. Barang X kurang Y. Kena tengok dekat situ rumus dia tu. Okey. Dan yang paling kita dapati apabila pelajar nak menjawab soalan berkaitan dengan kos lepas ni, dia hanya mahir menjawab soalan, pelajar hanya mahir menjawab soalan jadual saja. Sebab banyak soalan daripada soalan tutorial, daripada soalan buku, daripada mana-mana sumber bertanyakan konsep kos lepas tu berdasarkan jadual. Berbanding dengan soalan yang disertakan dengan keluk. Okey, saya nak ingatkan kos lepas tak semestinya kita cover ataupun kita nak menjawabnya melalui jadual saja. Mungkin dia bagi keluk, dia bagi angka-angka, titik-titik kombinasi yang ada dalam garis KKP itu. Kat situ pun dia boleh tanya tentang kos lepas ataupun MRT tu. Jadi kena faham juga untuk jawab. Sebab ramai yang tumpu pada jadual, jadi bila keluar keluk tak boleh jawab. Okey, itu penting Okey. Yang kedua, bila kita diminta melakar keluk KKP, so ada masalah untuk melakar. Yang pertama sekali ialah barang manakah yang patut berada di paksi yang mendatar dan barang mana yang patut pada paksi menegak. Okey, yang itu. Okey, saya tak jelaskan lanjut sangat yang ni. Yang ini you mesti tahu. Yang mendatar tu yang perubahannya malah kan sama. Okey, bagi yang menegak tu dia perubahannya mungkin kos lepas semakin meningkat. Bagi keluk yang cembung kan, dia akan menegak.
untuk perubahan keluarannya tu. Yang kedua, dalam melakar keluk KKP ni, ramai pelajar lambat, mengambil masa yang lama untuk melakar keluk tersebut. Okey, kita bukan nak menjawab soalan dengan masa yang lama. Okey, peruntukan masa seperti yang saya beritahu sebelum ni kan. Kalau bahagian A 10 minit saja. Kalau bahagian B tadi satu soalan dia melibatkan 22 minit setengah. Saya dah beritahu tadi kan. Jadi gunakan waktu itu. Jangan terlalu lama. Sebab kadang-kadang kita jumpa pelajar dah lah lama nak buat, lepas tu terpaksa mengorbankan keluk yang dibuat kerana dia merasakan salah. Jawapan sepatutnya keluk berbentuk garis lurus, tetapi pelajar membuat keluk yang cembung. Jadi macam mana nak? Jadi bila dah tersedar di saat-saat akhir, so kita kena ulang semula buat keluk semula. Rugi masa. Okey. Yang itu kena hati-hati ya. Tidak mengetahui faktor peralihan keluk KKP. Faktor-faktor yang mengalihkan keluk, sama ada dia berkembang ke atas ke atau berkembang ke bawah, kita tak tahu apa dia. Apakah faktor? Ada. Okey, sebenarnya kita tahu kan faktor-faktor faktor-faktor pengeluaran yang semakin berkembang ataupun peningkatan sumber dia akan menggalakkan peningkatan KKP. Ataupun satu lagi faktor peningkatan tingkat teknologi juga menyebabkan KKP beralih selari ke atas kan. Tapi tengok juga keadaan, adakah dia melibatkan satu produk, satu teknologi itu berkembang pada satu produk ke ataupun kedua-duanya sekali. Tengoklah situasinya. Okey, kita tengok masalah yang biasa dihadapi apabila pelajar menjawab soalan kuantitatif bagi bab 4. Kenapa saya pergi jam kepada bab 4? Sebab final, seperti yang kita beritahu tadi, kita tak cover dah bab 2 dan 3. So, kita tak tengok langsung bab 2 dan 3 lah. Kita terus kepada 4. Sebelum tu, saya nak tengok dulu, saya masih dengar lagi ada beberapa pelajar yang nak masuk. Ya, saya nak admit beberapa orang lagi ni. Okey, kita cuba tengok bahagian masalah yang biasa dihadapi oleh pelajar ni apabila menjawab bab 4. Yang pertama sekali, pelajar ni dia tidak dapat membezakan antara syarat keseimbangan pengguna bagi satu barang dan yang satu lagi jika barang tu lebih daripada satu. Lebih daripada satu tu maknanya 2 ke atas lah. Kita mesti faham bahawa dalam teori pelakuan pengguna ni ada syarat bagi satu barang, ada syarat bagi barang yang lebih daripada satu, 2 atau 3. Ada lagi ya. Kejap saya nak emit lagi tu. Ada dengar suara orang nak masuk lagi. Kita dah menghampiri 100 peserta. Okey, genap 100 peserta sekarang ni. 101. Ya. Masih ada lagi. Apa, kita terima lagi ya. Okey, kita sambung terus. Okey ya. So, pelajar mesti dapat membezakan antara syarat bagi satu barang dan bagi lebih daripada satu barang. Yang keduanya ialah syarat asas. Syarat asas untuk satu barang bagi keseimbangan pengguna ialah PX. Harga barang X mestilah sama dengan marginal utility barang X. Okey? Ini kepada yang masih lagi tidak sedia maklum tentang perkara ni lah. Benda ni kadang-kadang kita sebab pelajar selalu bila jawab soalan hanya selalu jumpa soalan yang ada 2 barang. Jadi bila ada 2 barang, jadi selalu tengok pada kawasan syarat bagi 2 barang iaitu MUX per PX mestilah sama dengan MUY per PY. Itu syarat bagi 2 barang kan. Jadi kita kena tengok barang tu satu barang ke ataupun banyak barang. Yang itu dulu.
Okey, jadi syarat asas keseimbangan pengguna bagi satu barang adalah PX sama dengan MUX. Harga X mestilah sama dengan marginal utility barang X. Okey. Dan kalau banyak barang baru MUX per PX sama dengan MUY per PY. Yang kedua ialah selepas syarat asas, pelajar mesti ada syarat pencukup. Syarat pencukup ni ialah jumlah perbelanjaan mestilah sama dengan jumlah pendapatan. Masalahnya, pelajar tahu tetapi tidak menulis rumus tersebut dalam pengiraan anda. Itu masalahnya, tak tulis. Kalau kita tak tulis, macam mana kita nak dapat markah? Tak? Sedangkan syarat asas dan syarat pencukup tu mesti satu markah bagi syarat asas, satu markah bagi syarat pencukup. Jadi kena tulis. Okay? Jumlah perbelanjaan tu ialah harga X darab dengan kuantiti X tambah dengan harga Y darab dengan kuantiti Y. Mestilah sama dengan pendapatan. Pendapatan kita di Y. Income. Dan yang keempatnya ialah kesimpulan. Bila pelajar dah memperolehi kombinasi-kombinasi barang yang memenuhi syarat asas tadi kan. Jadi perlu buat kesimpulan. Akhir sekali kita buat kesimpulan. Kombinasi barang manakah yang jumlah perbelanjaannya sama dengan jumlah pendapatan? Jadi kombinasi yang sama jumlah perbelanjaan dengan pendapatan tu, maka sudah pastilah kombinasi tersebut dikatakan kombinasi barang yang memenuhi syarat keseimbangan atau kita panggil pengguna telah memaksimumkan utility. Masalahnya pelajar tidak menerangkan kesimpulan daripada kombinasi yang memaksimumkan kepuasan itu dengan baik. Ayat yang sebetulnya. Cuma ayat paling ringkas tu ditulis kombinasi maksimum 4X 2Y. Gitu je. Kalau boleh kita nak buat ayat yang lengkap supaya jawapan anda komplit. Okey? Tu maksud dia lah. Okey. Saya bagi satu contoh ni, contoh soalan bagi satu barang. Okay, satu barang tu maknanya kalau kita nak jawab, kita mestilah mencari supaya dia memenuhi syarat keseimbangan, iaitu harga X, PX sama dengan MUX. Okay, harga X sama dengan marginal utility X. So dalam kes ni unit daripada 1/6 tu utility suit barang X tu lah daripada 8, 9, 10, 12, 13 dan seterusnya 9. Okey, jika harga barang diandaikan RM12, macam mana kita nak mengetahui kombinasi kuantiti yang memaksimumkan utility pengguna? Jadi kita dapat, macam mana kita dapat unit keempat ni? Okey, kita tengok pada harga kita dapat RM12. Harga barang X ni RM12. Yang manakah RM12 ni yang sama dengan marginal utility barang X? Marginal utility. PX yang sama dengan MUX. Okey, ada harga RM12. Jadi kalau kita perhatikan, okey, harga RM12 yang sama dengan utility suit barang X sebanyak 12 util. Jadi 12 maknanya dia berada pada unit yang keempat. Jadi sebab itulah kita kata dengan ayat ni kuantiti yang memaksimumkan utility ialah pada unit keempat, kerana dia memenuhi syarat asas PX sama dengan MUX. Okey, PX nya RM12 sama dengan marginal utility X nya adalah 12 util. Okey, yang itu. Kalau ni bagi contoh bagi lebih daripada satu barang. Maksudnya ada dua barang, barang X dengan barang Y. Jadi kita mestilah mencari supaya dapat memenuhi syarat keseimbangan bagi dua barang, iaitu MUX per PX sama dengan MUY per PY. Okay? Dengan bagi soalan utility ni mesti dia akan bagi harga. Harga diandaikan contoh dekat sini harga barang X RM8, harga barang Y RM4. Dengan pendapatan RM36. Okey, dengan andaian lah. Okey. Ni mesti akan diberikan.
Kalau salah satu tak diberikan, harga X ke ataupun harga Y ataupun pendapatan tidak diberikan, confirm you tak akan boleh jawab soalan. Tak akan dapat kombinasi yang memaksimalkan kepuasan. Okay? Jadi kalau dalam jadual itu diberi data jumlah utility ataupun total utility, TU kan. Jadi daripada situ pelajar nak memenuhi syarat MUX per PX sama dengan MUY per Y. Itu maknanya total utility kena ditukar bagi barang X dengan barang Y itu kepada marginal utility barang X dengan marginal utility barang Y. Okey? Rumus ni macam mana? Kan? MUX tu rumus ni macam mana? MU marginal perubahan TU dibahagikan perubahan Q. Okey? Jadi kita dapatlah, andai kita dapat nyangka dia. Okey. Dan daripada situ sebab kita baru dapat MU kan, MUX dengan MUY. Jadi belum lagi memenuhi syarat asas untuk mencapai keseimbangan. Kita kena dapatkan daripada marginal utility kepada marginal per ringgit ataupun marginal utility per ringgit. Tak kira untuk barang X, marginal utility per ringgit barang X, dan satu lagi marginal utility per ringgit barang Y. So kita dapatkanlah. Okay? Saya tahu semua pelajar kebanyakan yang mendengar apa yang saya cakap ni, semuanya dah faham. Tetapi kita kena ingat, tidak semuanya. Mungkin dalam 20%, 30% dalam ramai-ramai ni, ada yang masih belum lagi mahir tentang pengiraan untuk mendapatkan kombinasi barang ni. Jadi di sinilah kita nak peringatkan semula supaya anda balik semula. Sebab pada saya soalan bab 4 utility ni, mencari kombinasi keseimbangan barang ni, kalau keluar dalam final, kalau pelajar tidak dapat buat, tidak dapat menjawabnya dengan betul, satu kerugian yang besar pada saya. Sebab soalan ini sangat senang. You ikut flow saja daripada mula. Sebab bila anda menjawab 5 ataupun lebih daripada 5 soalan, you akan boleh jawab soalan. You akan boleh jawab. Datanglah soalan dalam bentuk banyak mana pun, you akan boleh jawab. Sebab flow-nya sama saja. Mula-mula daripada TU tukar pada MU, MU tukar pada marginal utility per ringgit. Itu barang X dengan barang Y. Dan daripada situlah kita akan dapat kombinasi barang yang dapat memenuhi syarat utama, syarat asas. Contohnya kat sini lah saya tunjukkan kan. Jadi marginal utility per ringgit barang X sebanyak 10 util sama dengan marginal utility per ringgit barang Y sebanyak 10 util. Jadi kombinasi yang pertamanya adalah 1 barang X, 4 barang Y. Tengok kuantiti, unit kuantiti. Kan? Itu kombinasi yang pertama. Yang kedua, kombinasi yang kedua kita dapati di sini ialah 8 util bagi marginal per ringgit barang X, marginal utility per ringgit barang X 8 util, marginal utility per ringgit barang Y pun 8 util. Sama kan? Jadi kombinasi yang keduanya adalah 2 unit barang X dan 5 unit barang Y. Okey, so kita dapat 2 kombinasi. Ni bukan apa, saya nak tunjuk anda mesti membuat seperti flow ini. Mula-mula sekali kita tunjukkan kombinasi yang memenuhi syarat utama ataupun kita syarat asas. Okey, MUX per PX sama dengan MUY per Y. Dan kita dapat tadi kan, dua kombinasi, iaitu 1 barang X dan 4 barang Y. Yang kedua, 2 barang X dan 5 barang Y. 2 kombinasi kita dapat tadi. 10 util yang sama dengan 10 util. Yang kedua, 8 util sama dengan 8 util. Okay. Yang kedua, selepas kita dapat 2 kombinasi barang itu, kita kena kira untuk mendapat kombinasi yang untuk mengetahui kombinasi yang memenuhi syarat pencukup. Kalau you hanya dapat syarat asas saja atau syarat utama, tak cukup untuk memperolehi kombinasi yang memaksimalkan kepuasan. Kita kena kira supaya syarat pencukup tu dipenuhi, iaitu jumlah perbelanjaan sama tak dengan jumlah pendapatan yang diberi. Kalau saya tunjuk tadi, jumlah pendapatan yang diandaikan tadi adalah RM36. Jadi kita kira rumus jumlah perbelanjaan ialah PX darab QX sama dengan plus dengan PY darab QY.
sama dengan I. I pendapatan lah, income. So untuk kombinasi yang pertama, bila kita kira harga darab kuantiti dia bagi barang X dengan harga darab kuantiti barang Y, kita dapati jumlah perbelanjaannya hanyalah setakat RM24 saja. Okey. Untuk kombinasi yang kedua, kombinasi 2X dan Y itu, bila kita darab harga dengan kuantiti bagi barang X dengan barang Y, kita dapati jumlah perbelanjaannya adalah sebanyak RM36. RM36 itu bersamaan ataupun sama dengan jumlah pendapatan yang diandaikan pada awal soalan tadi. Jadi kesimpulan, yang ini yang saya kata tadi, kesimpulan itu penting. Kesimpulan itu kena lengkap. Jadi kita beritahu macam keseimbangan pengguna akan tercapai apabila pengguna memilih kombinasi B, kombinasi yang kedua tu, iaitu 2 unit barang X dan 5 unit barang Y dengan pendapatan sebanyak RM36.